Alright, so today kita akan masuk chapter 10, gradient of a straight line. Boleh nampak Cik punya paparan? Can you guys see? Boleh, Miss. Alright, so chapter 10, gradient of a straight line. Chapter ni simple sebenarnya. Dia tak banyak pun. Dia just nak cakap pasal gradient. Tetapi gradient ini adalah satu elemen yang paling basic yang akan muncul setiap kali kita cakap pasal graph. Okay. Jadi gradient selalunya dia ada je pada setiap graph ada gradient. Cuma bagi peringkat kamu tingkatan 2, kita spesifikkan kepada straight line, garisan lurus. Okay. Jadi kita fokus dekat straight line. Tapi gradient ni adalah satu konsep basic di dalam graph. Alright. So kita akan masuk 2 learning standards today. The first one is to describe what is gradient and direction of inclination. Inclination ni maksudnya dia ke atas ke bawah ke, dia punya arah lah lebih kurang. Direction of inclination based on real life situation. Kemudian kita akan explain apa maksudnya gradient sebagai ratio. Okay. Of vertical distance and horizontal distance. Okay, tak apa, nanti when we go through kita akan balik semula kat sini, kita tengok macam mana perkaitan. Kita dah belajar. Alright, so describe gradient and direction of inclination. Okay, gradient kalau in BM we call as gradient is kecerunan. Okay, in BM kecerunan. So anything that has macam kecerunan ataupun in BI dia kata nama lain dia steepness. Okay. Okay, steepness ni maksudnya dia condong lah, dia akan condong. Okay, contoh kat sini paling basic adalah bila kamu naik tangga, dia condong naik atas. Okay, so kat atas ni, dia akan membentuk satu garisan lurus. Okay, so this is a straight line. So dia ada gradients because kerana dia ada kecerunan. Sebab dia cerun. Okay, sama juga dengan perempuan ni, bila dia naik eskalator, dia turun, dia akan membentuk satu garisan. So this is ada gradient on a straight line. Okay. So dia nak specific gradient ni wujud bila kita ada satu degree kat sini. Okay. Degree daripada base tapak kita. Kita punya base. Usually dia ada degree naik atas. Okay. Dan gradient ini kita ada satu bila kita naik dia adalah positif. Bila kita turun dia adalah negatif. Okay. So gradient ada dua sebenarnya. Satu positive gradient. The other is a negative gradient. Okay. So, sekejap kat sini lah. Alright. So, kamu boleh tengok sebelah-sebelah. Okay, sekarang kita nak cakap pasal positive and negative gradient. So, dekat sebelah sini. Kita tepikan sikit. Alright. Kita fokus kat sebelah kiri. Okay. So, kat sini, kalau kamu tengok, bila dia naik atas, ni graf. Ni graf Ni adalah kita punya y-axis. Bawah ni kita punya x-axis. Okay. So, bila dia menaik macam ni, garisan AB, dia adalah positif. Negatif bila dia menurun, FD. Dia tak ada kena-mengena dengan di mana X dia ni positif ke negatif. Tak ada kena-mengena. Kita just nak cakap pasal bila garisan tu nampak macam menurun, maksudnya dia negatif. Bila ni garisan nampak macam menaik, dia positif. Okay. Jadi, kita akan tengok ni nilai ni. Kalau positif gradient, teacher akan tukar nilai
Kalau dia positif 7, garisan dia macam ni. Okay, kalau teacher ubah dia positif 6, positif 5, positif 4, 3, 2. So, makin menurun nilai positif gradient, kecerunan dia pun akan berkurang. Sehinggalah bila gradient saya 1, maksudnya dia dah tak ada kecerunan. Okay, gradient saya 1 tidak ada. N equals to 1. Okay, kalau ini negatif. Okay, ni tambahkan. Okay. So, kalau dia negatif ni, negatif 7, negatif 6, kalau kamu ingat, negatif makin tinggi nilai negatif, makin kecil sebenarnya value dia. Sebab negatif 7 is smaller than negative 2. Jadi negative 7, negative 2. Nampak So kecerunan menaik. Dia akan jadi macam tu. So slope dia, kalau kamu tengok kat sini ni slope lah ni. Gradient negative 0.3. Negative 1. Sebab negative 0.3 lagi kecil daripada negative 1. Dia begitu. Dia akan berubah dalam graf. Okay, tapi ni kita just nak fokus dekat positif. So makin menaik positif, makin dia cerun. Okay, itu yang kena ingat. Okay. Sekarang kita balik semula kepada slide. Slide pula. Pada nota. Alright. Kita nak tengok pasal macam mana gradient tu adalah satu ratio. Okay, contoh kat sini kita tengah main longsor. Okay, so ada dua budak turun. Jadi bila dia turun, dia ada satu garisan. So garisan dia membentuk begitulah. Okay. Dia turun. Jadi ini tak tahulah kalau dari segi budak ni dia menurun. Tapi kalau dari segi gradient kita tengok dia sebenarnya menaik. Okay, gradient as a ratio, dia ada ratio kena mengena dengan dua benda. Satu kita panggil dia sebagai horizontal distance. Dan kedua, kita gelar dia sebagai vertical distance. Alright. So, bila kita ada satu kecerunan, satu gradient. Any gradient, you can form a right angle triangle. Apa-apa kamu punya gradient, kamu akan ada satu point di mana kamu bermula dan berakhir. Dan akhirnya, kamu boleh membentuk satu segitiga yang right angle. Okay, macam ni. ABC. So, dia mesti right angle lah. So, dia mesti ada 90 degrees. So, bila membentuk this right angle triangle, horizontal distance would refer kepada yang ni. Yang mendatar kat bawah, BC. So, horizontal distance refer to BC, which is equals to 3 meters. Okay. Ini dia, horizontal distance. Kemudian, vertical distance pula akan refer kepada AB. Yang menegak, betul-betul perpendicular kepada horizontal. So, horizontal distance akan ada AB, which is equals to 2 meters. Okay. So, this will be my vertical distance. So, kita tengah cakap pasal distance. So, distance mesti positif. Always be positive. We're talking about distance. So, distance must always be positive. Always positive. Nak menentukan gradient tu positif atau negatif bukan datang daripada nilai horizontal vertical, tetapi keadaan garisan ni. Kalau dia menaik macam ni maksudnya dia positif. Kalau dia menurun, tu dia negatif. Kat jawapan akhir kamu akan tulis sebagai negatif. Okay, kita buat dulu example. Okay, example 1 kata state
the horizontal and vertical distance. So kat sini, kalau kamu tengok, this is a right angle triangle. So ini adalah negative gradient. Gradient dia negatif, dia menurun. So 2 meters will be my vertical distance. So vertical distance is equals to 2 meters and horizontal distance is gonna be 4 meters. Kat situ. Okay, beza dengan B, if you see B ada grade. A tak ada grade, dia bagi jarak, distance lah. B dia tak bagi distance tapi you have grades. Tapi you see ada inclination kan, PR. PR is a straight line. So maksudnya dia akan membentuk satu right angle triangle. Jadi here will be my vertical. So bila kamu ada grid, kamu akan kira berapa kotak dia ada. So vertical ni ada 1, 2, 3, 4. So vertical distance equals to 4, kita panggil dia units. Okay, so horizontal kira 1, 2, 3, 4, 5. So 5 units. Okay, selesai. Very simple. Okay, macam mana ratio ni, apa perkaitannya dengan gradient? Okay, kenapa kita kena tahu identify vertical and horizontal distance? Okay, let's look. Kalau teacher ada satu graph. Okay. Teacher ada graph So saya ada X, ada Y, this is 0. Then teacher label dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very simple. Simple skill je. Okay, kemudian teacher nak tulis adanya satu garisan straight line. Okay, daripada 1, 1, dia pergi 5, 4. Okay. So dia pergi sini, 1 point, 1 point. Kat sini ada koordinat dia adalah 5, 4. Here will be 1, 1. So A, B. Okay. So saya ada satu garisan AB in green. Koordinat A is 1, 1. B is 5, 4. Okay, bila kita ada satu garisan, saya katalah kamu kena buat dia supaya dia membentuk satu right angle triangle. Okay. So this is my right angle triangle. And then kita kira my vertical distance. Okay. Tak nampak. Vertical. Kamu kira ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kemudian horizontal. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So horizontal 7. Okay. So jadi bila kamu kira gradient. So gradient. First kena kenal pasti. Dia positif ke negatif? Okay, sekarang dia menaik. Alright. So dia positif. So gradient is equals to vertical. Ratio dia vertical over horizontal. Okay, dah tentukan dia positif. So vertical distance saya 6. Horizontal saya 7. So this is my gradient for line AB. So gradient kita akan lukis dia punya, bukan lukis lah. Dia punya simbol akan sentiasa huruf
M. Okay, gradient. Dia sentiasa simbol dia M. Kemudian nak tahu, kita nak rujuk gradient kepada garisan AB. Kita akan tulis M. Kemudian ada huruf kecil kat sebelah M tu, kita tulis dia AB. So gradient kepunyaan garisan AB adalah 6/7. Okay, so this is what we learn. So benda ini. Okay, kalau kita tengok dari segi graph, dia ada satu lagi formula. Bukan formula lah, perkaitannya dengan scale graph. Okay, teacher kena padam ni sekejap. Okay, so sekarang saya ada line AB. Alright, kita nak membentuk satu right angle triangle. Okay, teacher akan buat garisan sampai sentuh x-axis. A pun saya akan sentuh juga sampai sini sebab 2 point. B saya akan sentuh kepada y-axis juga. Okay. A pun sama. Sentuh kepada y-axis. Okay, ini akan membentuk angle triangle. Jadi, yang terlibat adalah point 4 dan 1 di y-axis. Point 1 dan 5 di x-axis. Jadi, kalau kamu tak nak kira dekat kotak, kamu ambil kat grid. So, sini adalah kita punya horizontal distance. So, horizontal distance, kamu akan tulis kat sini. Is equals to 5 minus 1, which equals to 4. Oh, teacher salah ni. Salah ni, bukan kira kotak. InsyaAllah. Okay guys, I'm really sorry. Bukan 6/7. Nampak macam ni. Sebab grid saya satu kotak setengah. Aduh, tak perasan. Really sorry about that. So dia sepatutnya 4 dah kat sini sepatutnya. Okay, 1, 2, 3, 4. So horizontal adalah 4. Vertical saya 1, 2, 3. So 3/4. Okay, sebab tu saya kata cara ini pun bagus. Selain daripada yang ni lah tadi kamu kira macam tu saja. So cara ini tengok dekat scale. So 5 minus 1. Jadi vertical distance akan jadi 4 minus 1, which is 3. Dia mesti nombor besar tolak nombor kecil. Sebab apa? Vertical distance dengan horizontal distance mesti positif. Sebab dia adalah distance. Okay, besar tolak kecil. So, jadilah dia begitu. So, satu cara. Selain daripada kamu tengok dekat grid graph tadi. Kan? Ini 1, 2, 3. Okay, kat sini kita kira 1, 2, 3, 4. Sebab tengok scale. 2 kotak sebagai 1. Okay. Nampak Ada 2 cara untuk kira. So, choose only one. Kalau choose yang pertama tadi kita terangkan, which is to look just like this. Kamu kena berhati-hati dengan scale lah. Kalau tak kamu guna yang scale kat sini, ini jarang orang dapat salah. Okay, ada soalan tak? Confusion ke cara nak kira ni? So formula ini untuk gradient. Okay, kalau tak ada kita pergi kepada learning standard yang kedua. Okay, jap.
Sebelum tu kita tengok balik berkaitan dengan learning standard kita yang pertama. So sekarang kita dah describe gradient and direction of inclination. So direction of inclination ni dia nak maksudkan yang positif ataupun negatif gradient. Direction dia positif ataupun negatif. Berdasarkan real life situation, so macam ni lah naik tangga ataupun turun escalator. And then kita explain maksud gradient sebagai ratio vertical dan horizontal distance. So gradient is equal to vertical divide by horizontal. Mesti V over hash. Jangan buat benda lain pula lah. Okay. Kemudian kita pergi kepada learning standard yang kedua. So the second learning standard very straightforward. Kita akan derive formula for gradient of a straight line in the Cartesian plane. So ni betul-betul kita akan masuk kepada graph. Okay. Ni ada satu koordinat. Saya nak tunjuk satu lagi. Okay. So sebelah kanan ni, saya akan masukkan nilai A, B. Kemudian kamu tengok. Kita punya slope ni adalah gradient kita. Okay. So ni 3, 1. B saya sepatutnya 3, 9. Kita masukkan 3, 9. Okay. Kamu tengok sini Ni kat sini saya tak boleh ni. So 3, 1. A adalah 3, 1 di tengah-tengah. And then 3, 9. Boleh kecil besarkan ni? Tak boleh. Okay. So garisan dia macam ni. Menegak. Alright. So kalau kamu tengok dia menegak, slope tak ada. Tak ada kecerunan. Okay. Sekejap. Dah masuk ke belum benda ni? Sepatutnya benda lagi. Kenapa ditunjukkan dah masuk? Tak apalah. Okay. So bila gradient macam ni kan, ini tak ada nilai Bila kamu punya garisan dia menegak macam ni, tak ada kecerunan, gradient kita label dia sebagai undefined. Okay. Undefined. Kalau dalam buku teks dia akan tulis simbol macam ni. Nombor 8 yang singit. Bukan singit. 8 yang apa? 8 yang horizontal. Macam itulah. Okay. So ini sebenarnya adalah simbol kalau dalam matematik kita panggil dia sebagai infinity. Tapi bagi kamu kita gelar dia sebagai undefined. Okay, so jadi kalau garisan, soalan tanya what is the gradient for this kind of straight line? Kamu akan tulis jawapan dia undefined. Jangan kamu tulis simbol ni pula. Okay, sekarang kita tengok 3, negatif 3. And then kita ada negatif 2, 2. Allah. Macam mana nak tengok kat bawah tu? Tak bagi saya gerak pun. Allah. Okay, ubahlah. Tengok garisan lain. Yang garis 1, 5, 7, 5. Okay, ni boleh. Garis 1, 5. Kemudian 7, 5. Okay, so negatif 1, 5, 7, 5. Yang ketiga ni. Garisan ni macam ni.
So kalau aku tengok gradient dia beri kosong. Okay, jadi berbeza dengan garisan yang pertama kita buat tadi. Ini gradient dia kosong. So kalau garisan tu menegak ke atas, betul-betul parallel to dy axis. Garisan yang ni dia parallel to the x axis. So kalau dia parallel to dy axis, dia undefined. Parallel to the x axis, kita gelarkan gradient dia sebagai 0. Okay, nanti saya akan terangkan kenapa dia begitu. Okay, so 4, 4 and 0. So kalau 4, 4, 0, tak boleh tulis lah kat sini. Saya tak boleh conteng. So 4, 4, 0. Dia 0, 0 dengan 4, 4. Dia akan jadi positif gradient. 0, 6 dengan negatif 0. Dia still akan jadi positif gradient. 0, 2, 3, 0. 3, 0. Okay, ini negatif. Okay, jom tengok. Kosong 2, 3, 0. Okay. So begitu. So tengok garisan dia menurun. Tapi dia dekat mana? Dekat ruangan positif. X positif, Y pun positif. Tapi disebabkan dia menurun, dia akan jadi negatif. Nampak So jawapan kat sini negatif 0.67. Position of straight line apa? Decreasing. Macam ni lah kita tulis. Okay. Undefined tadi dia menegak. 0 dia mendatar. Okay. So 4400 dia sepatutnya menaik. 06 negatif 2 pun dia sepatutnya menaik. So jawapan gradient dia mesti positif. Okay. So sekarang macam mana formula dia? So formula untuk gradient ada 2. Simple je. Saya akan tunjukkan jugalah. Okay. Yang pertama. Kita ada X, kita ada Y. Kali ni kita nak guna warna apa? Purple lah pula. Buat green. Buat macam tadi lah. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So warna purple, teacher tarik. Mana garisan straight line saya? Okay, teacher tarik begitu. So dekat 3 dengan 6 ni. So koordinat saya adalah 0, 3 dengan 6, 0. Okay, kalau kita tengok vertical adalah 3, horizontal ada 6. Jadi sepatutnya gradient saya dia adalah negatif sebab dia menurun Tengok dia menurun, dia negatif. Vertical distance adalah 3, horizontal distance 6. Jadi gradient saya negatif 1/2. Okey. Formula mengatakan bahawa formula yang pertama dia cakap pasal gradient is equals to negative y intercept divide by x intercept. Okay, ini formula. Okay.
Ingat dia ada negatif y-intercept over x-intercept. Jadi kita guna formula ni, kita bandingkan dengan gradient daripada distance kita. Okay, gradient negatif y-intercept, yang ni y-intercept 3. So 3 divide by x-intercept 6. So dapat juga negatif 1 over 2. Sama. Okay, itu satu formula. Okay, limitasi formula ini adalah kamu mesti ada x-intercept dan y-intercept. Baru boleh guna formula ni. Kalau tak ada intercept, kamu tak boleh guna. Sebab tu wujudnya formula yang kedua. Okey, formula yang kedua. Y okay, kita guna garisan warna merah lah. Okay, kali ni kita pergi dari sini turun ke sini. Okay. Alright, so contoh soalan ni. Saya ada 2 point P dan Q, tapi saya tak sentuh x-intercept, y-intercept. Jadi susah kan? Tak boleh guna formula yang pertama. So this P koordinat dia 15, Q 41. Okay. Kat sini kalau kita guna konsep horizontal dan vertical distance, kita tahu. Okay, kita akan buat satu segitiga. Okay, kita kira. So gradient positif ke negatif, tengok dia menurun. So dia negatif. Okay, jadi vertical distance saya 1, 2, 3, 4. So 4. Divide by horizontal 1, 2, 3. So my answer is 4, negative 4 over 3. Okay, formula mengatakan formula gradient is equals to koordinat y2 tolak y1 over x yang kedua tolak x yang pertama. Okay, ni adalah formula. Okay, apa maksud y1, y2, x1, x2? Okay, dia merujuk kepada nilai koordinat. Okay, jadi kamu tengok kat koordinat Saya ada P, saya ada Q. Jadi pilih salah satu, P atau Q, jadikan dia koordinat yang pertama. Okay, jadi kalau P adalah koordinat yang pertama, Q akan jadi koordinat yang kedua. Kalau kamu label Q sebagai koordinat yang pertama, P akan jadi koordinat yang kedua. Dah dapat tu, kamu kena label. So, jadi, kalau P saya adalah koordinat yang pertama, so X dia ini akan jadi X1 saya. X saya yang pertama dan 5 akan jadi Y saya yang pertama. Sebab koordinat kita XY. So, jadi Q 4 akan jadi X saya yang kedua. 1 akan jadi Y saya yang kedua. Jadi masukkan dalam formula. Y2 5 tolak X Y1. Y1 salah ni. Mana Y2 saya? Y2 1 tolak Y1 5 bahagi X2 4
tolak X. 1, 1. So, jadilah dia negatif 4/3. Tulis cantik-cantik. So, sama. Okay. Tapi kamu kena ingat, mana satu datang dulu. Y2 ke Y1 datang dulu. Sentiasa Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Y mesti berada di atas, X di bawah. Okay, kalau kamu comparekan dengan intercept, Y-intercept pun akan berada di atas, X-intercept berada di bawah. Okay, nampak dua formula. So, kelebihan formula pertama adalah kalau kamu ada intercept, kamu boleh terus guna. Tapi kesalahan yang pelajar selalu buat adalah dia terlupa negatif. Kelebihan koordinat formula yang kedua adalah kamu boleh gunakan dia untuk semuanya. Asalkan kamu ada koordinat. Dua koordinat. Okey, contoh saya nak buat satu perbandingan lagi satu. Teacher ada satu point P dan Q. Okey. Kemudian saya nak gunakan point selain daripada PQ tapi point yang berada di atas garisan. Tengok kita ada point apa. Okey. Point ni. Ni adalah 2.5 dan 3. Okay, apa kata teacher gunakan point P dan point R ni. Ini teacher label sebagai R. Teacher nak guna P dengan R. Bukan P dengan Q. Teacher nak guna P dengan R. Okay, jadi teacher label P, X1, Y1 dia kekal. Q tak adalah X2, Y2 dah. So, kita tukar. 2.5 akan jadi X2. 3 akan jadi Y2. Okay, teacher kira guna formula. Gradient equals to Y2 3 tolak Y1 5. Lepas tu X2 2.5 tolak 1. So, jadi negatif 2 over 1.5. Guna kalkulator dapat berapa? Negatif 2 bahagi 3/2. Negatif 2 darab 2/3. Dapat negatif 4/3. Okay. Sekarang kamu perhatikan. Gradient yang asal kita kira negatif 4/3. Kemudian guna PQ kita dapat negatif 4/3. Saya guna PR, saya dapat juga negatif 4/3. Okay. Kalau kamu perasan, dia mempunyai gradient yang sama. Okay, jadi kalau kamu ada satu garisan, kamu guna apa-apa point di atas garisan tersebut, 2 point, tak kisah apa-apa point. Asalkan dia ada atas garisan, kamu akan dapat nilai gradient yang sama. Sebab dia mempunyai kecerunan yang sama. Semua point ke atas garisan tu. Faham Apa-apa koordinat yang berada di atas garisan tu kamu boleh gunakan untuk dapatkan gradient bagi keseluruhan koordinat di atas garisan tersebut. Okay, so ini sentiasa pelajar lupa. Sebab bila kita akan masuk high level questions, dia akan ada banyak benda-benda macam ni. Pelajar kena sentiasa ingat. Okay, so itu pengenalan 2 point. 2 koordinat. 2 koordinat, 2 point, 2 formula. Okay, kita guna dalam example. Okay. Saya akan panggil nama. Siapa bagi tahu saya Okay. So, saya
tengok example 2 ni, saya kena determine gradient. Boleh tak teacher guna formula yang pertama dekat sini? Boleh tak? Siapa? Izan, ada Izan? Ya, Miss. Ya, boleh tak saya guna formula yang pertama? Saya rasa boleh, Miss. Formula yang pertama so gradient equals to negative y-intercept divided by x-intercept. Boleh? Apa rasa yang lain-lain? Dia boleh ke tak boleh? Dia panggil nama juga Saya tinggalkan phone saya untuk charge, tapi since korang tidak ada respon, saya akan panggil nama. Saya tanya faham ke tak faham? Tak ada pula dia orang tanya. Okay. Intan. Boleh ke tak boleh saya guna formula tu? Boleh ke tak boleh saya guna formula ni? M dengan negatif y-intercept divide by x-intercept. Saya rasa tidak, Miss. Kenapa? Sebab dia bukan dekat y atau x axis. Ya, betul. Terima kasih. Okey, jadi A ni kamu tak boleh guna formula yang pertama sebab dia bukan intercept. Jelas kan dari koordinat dia? 31 dengan 67. Memang bukan dekat aksis dia. Jadi, kamu kena guna formula yang kedua. So, formula kedua, gradient equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. So, seperti saya kata tadi, kamu kena label. Saya ada A, 3, 1 dan B, 6, 7. Label lah which one you want. So, I label ni sebagai x1, y1, 6 as x2, 7 as y2. So, jadi gradient AB is equal to y2, 7 minus y1, 1 divided by x2, 6 minus x1, 3. So, jadilah dia 6 divided by 3 which is 2. Gradient saya. Okay. So, B pun sama. Kamu tengok koordinat dia. Bukan intercept. So, you have to use formula yang kedua. Okay, sekarang kita nak ubah. Ini sebagai x1, 5 jadi y1. 4 jadi x2. Negative 1 akan jadi y2. Okay. Kita nak masukkan dalam formula. Okay, tolong bagi tahu saya nak masukkan nilai apa. Johnny. Johnny, Annabella, Jocelyn. Ya, Miss. Okay, guna formula bagi tahu saya. Apa nilai yang saya kena masukkan? Negatif 1 tolak 5. Okay, divide. 4 tolak 3.
Ya, okey. Terima kasih. Okay, so jadi negatif 6 divide by 1. Jadi jawapannya negatif 6. Jadi daripada gradient ni kita boleh tahu garisan PQ sebenarnya dia negatif, jadi dia sepatutnya menurun. Gitu. Okay. Kalau A, garisan AB, dia positif 2, sepatutnya dia menaik. Okay. Jadi kalau kamu guna formula, kamu tidak perlu tetapkan sama ada koordinat tu positif atau negatif. Berbanding dengan kamu guna horizontal vertical distance. Menggunakan horizontal vertical distance, kamu kena tentukan dia negatif ke positif dahulu. Tapi bila guna formula, tak perlu. Okay. Jadi be alert. Be alert. Ini tak perlulah kamu tentukan dia positif negatif. Sebab jawapan akhir tu yang akan bagi kamu. Okay, example 3. Formula yang mana satu boleh saya guna? Dayang Alia. Intercept. Intercept, correct. Ya, kamu nampak intercept. Okay, jadi formula dia M equals to negative Y intercept divided by X intercept. Okay, so gradient equals to, bagi saya nilai. Irfan. Negatif. Ya, Miss. Nilai. Y intercept berapa? 8. Okay, X. 5. Negatif 5. Ya, negatif 5. Okay, so jadi negatif bertemu dengan negatif, dia akan jadi positif. Jawapannya 8/5 ataupun 1/3/5. Okay, so B pun samalah. So gradient equals to negative Y intercept 4 divide by X intercept 3. Itu jawapan. Betul lah kan? So A tu positif, B tu negatif. Okay, last example 4. Okay, calculate gradient straight line AB and PQ. Rasa nak guna formula apa ni? Izan? Nak guna formula apa ni? Y intercept. Ya. Boleh. Sebab apa? Sebab dia dah ada kan garisan dia. Okay. Betul. Jadi AB dengan PQ kita boleh guna formula yang pertama. Sebab dia dah ada intercept. Okay, jadi kita kira dulu gradient AB. Negatif, Y intercept dia 2. X intercept dia negatif 3. Jadi jawapannya 2/3. Gradient untuk PQ negatif, Y intercept dia 3 divide by X intercept dia 3. Jadi negatif 1. Okay. So betul lah kan? Jadi jawapan gradient AB dia positif, dia menaik. Gradient PQ dia negatif, dia menurun. Selesai. Jadi bila nak guna formula, kamu tengok koordinat dulu. Ataupun dalam diagram tu ada tak intercept. Kalau tak ada intercept, terus guna formula yang kedua. Okay. Tetapi kalau kamu nak guna konsep vertical distance divide by horizontal distance pun tidak ada masalah dalam jalan kerja. Okay, diterima. Nak guna formula pun boleh juga. Okay, tetapi bila kita nak solving problem nanti kamu akan tengok ada certain situasi yang memang kamu kena guna formula, kamu tak boleh guna vertical dan horizontal distance. Okay, kamu akan tengok situasi tu macam mana. Tapi kalau macam ni example saya beri ni,
Ini kamu boleh guna vertical dan horizontal distance. Okay, so kelas kita sampai situ je. So tadi kita mula dengan gradient sebagai satu ratio pasal vertical dan horizontal. Dan kita dapatkan formula ni. So pastikan bila kamu guna formula ni, perkara pertama kamu kena tentukan dulu garisan tu dia positif ke negatif. Okay. So macam AB ni positif. So tak adalah saya tulis negatif. Ini je. Satu kelemahan formula ini adalah kamu kena tentukan dia positif ke negatif. Jangan lupa. Okay. Kemudian kita sambung dengan ini. Jenis graf. So kena ingat sekiranya garisan kamu menegak betul-betul parallel to the y-axis. Kita akan gelar dia punya gradient sebagai undefined. Kalau garisan saya mendatar ataupun horizontal ataupun parallel to the y-axis. So gradient saya akan jadi kosong. Okay, kemudian kita belajar pasal dua formula of gradient. Satu menggunakan koordinat intercept. Yang kedua menggunakan apa-apa koordinat. Okay. So dekat sini kamu tak perlu tentukan negatif atau positif gradient. Okay. Seperti vertical dan horizontal distance. Dia berbeza. Okay. Kemudian kita guna formula tu dalam example. Kita tengok macam mana. Okay. So that's it lah untuk kelas kita hari ni.